Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya dapatlah kita bersama-sama sekali lagi untuk mempelajari satu tajuk yang sangat hebat yang perlu kita kuasai. Tajuk ini yang berkaitan dengan kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Dan bab ini adalah bab yang terakhir yang perlu kita pelajari untuk melihat sejauh manakah Malaysia dapat berperanan dalam dunia ini sebagai sebuah negara yang mempunyai perancangan pelaksanaan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Baik. Seperti mana negara-negara di dunia ini, kita akan dapati bahawa Malaysia ini tidak terkecuali juga daripada pelbagai perkembangan, sama ada di peringkat antarabangsa ataupun peringkat dalaman negara itu sendiri yang menyentuh tentang isu-isu yang melibatkan sesuatu keadaan. Contohnya Malaysia dalam isu global contemporary ini menyentuh tentang bagaimana menangani pelbagai isu dengan baik supaya negara kita aman dan tidak berlaku konflik sehingga kan membolehkan Malaysia ini dapat berdiri dengan sendiri dengan persempadanan yang betul serta dihormati oleh negara lain. Baik, kita akan tengok bagaimana pergerakan Malaysia ini dari segi isu global contemporary berkaitan dengan penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit-penyakit. Ini adalah faktor-faktor yang menjurus kepada isu-isu semasa yang perlu ditangani oleh negara Malaysia sendiri. Baik, dalam menyentuh tentang perkara ini, kita perlu lihat bagaimana penyalahgunaan dadah ini merupakan isu global dan sentiasa dihadapi oleh mana-mana negara. Dan Malaysia mengisytiharkan peperangan terhadap gerakan penyalahgunaan dadah ini serta menjatuhkan hukuman yang berat. Contohnya hukuman mati mandatori bagi mereka yang melakukan pengedaran dadah melebihi hal-hal tertentu. Alhamdulillah. Seperti mana yang kita maklum juga, jika kita lihat penyalahgunaan dadah ini telah mendapat kerjasama daripada International Criminal Police Organisation ataupun dikenali sebagai Interpol, polis antarabangsa, di mana rangkaian-rangkaian dadah sama ada daripada Thailand, Indonesia dan sebagainya telah dikenal pasti. Sekiranya berlaku kemasukan dadah ke dalam negara kita, maka polis Interpol ini akan, polis antarabangsa ini akan memaklumkan kepada Malaysia untuk menanganinya. Kelantangan kita juga turut disorakan oleh Tun Mahathir, itu bekas Perdana Menteri Malaysia dan juga Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh, dan telah menjadi ahli sebagai Ketua Jawatankuasa Anti Dadah Antarabangsa pada tahun 1988. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, pertindangan sempadan juga turut menjadi masalah bagi negara kita dalam isu-isu global ini, iaitu satu tempat yang dinilai sebagai Pulau Batu Putih telah menjadi satu sandaran kepada kita di mana tuntutan-tuntutan ini melibatkan Malaysia dengan Singapura, Kalau Pulau Sipadan dan ligitan antara Malaysia dengan Indonesia, dan hal ini menyebabkan tuntutan-tuntutan ini tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadinya pertindahan ini telah menyebabkan Malaysia telah pun menggunakan mahkamah antarabangsa untuk menjelaskan serta mengklasifikasikan serta menstrukturkan semula sempadan ini siapa yang punya. Jika kita lihat pada tahun 2002, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pulau, menjadi hak milik Malaysia. Baik, inilah yang perlu kita tengok. Selain daripada dadah, pertindahan sempadan, yang mana Batu Putih
hak batu putih ini yang dekat dengan Singapura ini telah diberikan kepada Singapura pada tahun 2008 oleh Mahkamah Antarabangsa. Manakala kumpulan Spratly pula yang melibatkan tuntutan oleh China, Vietnam, Brunei dan Filipina ini masih belum dapat diselesaikan sehingga ke hari ini. Kerana berlaku pertindanan dalam geostrategik dari segi aspek perdagangan dan pertindanan keluasan bagi sesebuah negara. Okey, antara perkara ini yang menjadi pertindanan sepadan ini disebabkan oleh, contohnya bagi Malaysia ini, kalau kita lihat Kepulauan Spratly bermula pada tahun 1999 apabila sebahagiannya ingin masuk ke dalam wilayah Malaysia. Walau bagaimanapun, kepulauan ini juga merangkumi pulau-pulau kecil seperti Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan lain-lain seperti yang termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1998. Jadi untuk menyelesaikan isu ini seperti ini dalam Forum Asia China, kita telah kemukakan tentang pertindanan ini. Walau bagaimanapun, ianya masih lagi menjadi persaingan antara negara kerana Kepulauan Spratly ini ia terletak di Laut Cina Selatan. Okay, kita tengok. Kemudiannya seluas 500 batu persegi dan 100 batu nautikal dari pantai Borneo. 100% pula pulau kecil batu-batuan yang 9 daripadanya bersaiz besar. Jadinya di sini Kepulauan Spratly ini menjadi ukuran kepada pergaduhan ataupun kita katakan perang dingin antara China, Malaysia dan juga Indonesia terutamanya. Baik. Seterusnya, kita juga terpaksa menangani isu-isu global seperti kempen anti minyak sawit di mana negara-negara Eropah telah memboikot minyak sawit Malaysia dan mengatakan bahawa minyak sawit ini mempunyai pelbagai masalah, terutamanya dari segi masalah kesihatan. Malah kita dapati bahawa mereka memaklumkan bahawa minyak soya sebenarnya lebih bagus dan baik untuk kesihatan. Jadi gerakan anti minyak kelapa sawit ini yang dilancarkan oleh negara maju menggugat ekonomi negara membangun seperti kita, iaitu negara yang berasaskan pertanian. Jadinya isu ini terpaksa dihadapi oleh minyak pengeluaran seperti Malaysia dan juga Indonesia. Ini adalah isu-isu global yang cuba mengekang produk kempen produk kelapa sawit bagi Malaysia. Baik, gerakan ini juga dilaksanakan dengan pengeluar minyak kacang soya iaitu ASA, ASA dan pihak NGO pencipta alam di Eropah. Bagi mereka, minyak sawit ini akan menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Jadi, penanaman kelapa sawit ini dikatakan menjadi punca kepada pencemaran alam sekitar. Dan juga kemusnahan hutan serta habitat haiwan liar. Seperti mana yang diamalkan oleh Felda terutamanya. Felda ini. Dan seterusnya mereka membuat bantahan-bantahan supaya negara mereka tidak mengeksport minyak kelapa sawit ke dalam negara mereka. Okey, kempen-kempen anti ini telah dijalankan dan telah pun disampaikan kepada masyarakat setempat negara-negara maju tersebut. Jadi Malaysia untuk menangani persoalan ini telah pun menggunakan pertubuhan RSPO ataupun Round Table of Suitable Palm Oil serta mendapatkan sijil MSPO sejak tahun 2019. Seterusnya mengamalkan amalan pelaksanaan amalan baik, iaitu amalan pertanian yang baik yang menunjukkan bahawa proses pembuatan minyak kelapa sawit itu berkesan dan sangat bagus untuk kesihatan dan sebagainya. Dan tindakan Malaysia yang berhemah ini telah berjaya menangani kempen anti minyak kelapa sawit dan mengelakkan konflik antara negara. Baik, itu yang kita dapati bahawa berkaitan dengan 3 perkara yang telah kita sentuhkan dalam
Perdagangan orang juga ini merupakan faktor berlakunya isu-isu di Malaysia, iaitu bagaimana berlaku manusia pergerakan manusia yang ingin melakukan pekerjaan telah bergerak dari negara mereka untuk datang ke negara kita contohnya untuk mencari sumber ekonomi, tetapi telah diambil alih oleh mereka yang mereka yang suka kepada perkara-perkara ini, iaitu melakukan perdagangan jenayah secara terancang tanpa mengira bangsa, agama, keturunan dan warna kulit, menjadikan mereka pelacur atau bekerja di Malaysia tanpa dibayar sesen pun. Begitu juga yang berlaku, dan hal ini menyebabkan isu-isu berlaku seperti kehadiran pelbagai manusia yang tidak sepatutnya berlaku, datang secara haram ke negara kita serta membawa atau merebakkan penyakit-penyakit berjangkit yang lain terhadap negara kita. Baik, sesungguhnya hal ini kita perlu tangani kerana kita dapati bahawa Malaysia ini merupakan sebuah negara yang strategik di Asia Tenggara, dan secara tidak langsung ianya akan menjadi perhatian mereka yang inginkan pekerjaan untuk datang, apatah lagi peluang pekerjaan yang sangat banyak di Malaysia ini. Oleh itu, negara Malaysia telah mengambil atau menguatkuasakan undang-undang dengan memberi bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang, dan juga undang-undang yang dikuatkuasakan menerusi Konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak 1989 dan protokol PBB untuk mencegah, menyekat serta menghukum salah pemerdagangan orang. Ini adalah antara perkara-perkara yang menjadi isu bagi setiap negara. Malaysia juga menubuhkan Council of Anti-Trafficking in Person and Anti-Smuggling of a Migrant, iaitu MAPO. Dalam bahasanya menunjukkan bahawa Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran pada tahun 2008 dengan menguatkuasakan Anti-Trafficking Person and Smuggling of Migrant Act 2007 sebagai ATIP-SOM 2007, iaitu Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Okey. Seterusnya, Malaysia juga telah mewujudkan pelan tindakan untuk menghadapi masalah ini bagi dengan menjalankan rundingan dengan negara luar, mengadakan penguatkuasaan, menangkap mereka-mereka yang bersalah dan mendakwa serta memberi perlindungan kepada mereka yang telah didagangkan. Dan yang terakhir pada kita sentuh hari ini ialah berkaitan dengan penyakit berjangkit, di mana penyakit berjangkit ini merupakan fenomena yang wujud dalam masyarakat seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Sehingga 1986 100,000 kes dilaporkan dengan 16,000 kematian. Dan sekarang ini ada penyakit yang gaya hidup yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah. Dan yang pasti sekarang ini yang paling latest ini adalah penyakit yang dibuat oleh coronavirus ya. Okey, ini adalah penyakit AIDS, penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan dadah dan aktiviti sosial yang tidak seimbang. Ini telah menyebabkan satu pelan strategi telah pun dibuat bagi menangani persoalan itu. Okey, baik. Sampai di situ saja untuk kita lihat fokus 10.1, di mana kita dapati bahawa negara kita telah pun menghadapi isu-isu dan menanganinya seperti penyakit berjangkit, pemerdagangan orang, okey, dan juga kempen anti kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Selain daripada kempen itu, kepulauan pertindanan sempadan seperti Kepulauan Spratly, Batu Putih dan sebagainya, dan yang pertamanya ialah penyalahgunaan dadah. Ini adalah isu-isu yang perlu ditangani dalam fokus kita yang berkaitan dengan